Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar pencinta ilmu sekalian, alhamdulillah kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Az-Zukhruf. Surah Az-Zukhruf ayat yang ke-40. Ayat yang ke-40. Juzuk yang ke-25. InsyaAllah perbincangan kita pada kali ini tentang bagaimana puak-puak kafir yang kerah kepala. Kafir kerah kepala, tak dengar kata. Ia menyebabkan berlakunya pertembungan di antara dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang panggil balah hangit dah di antara puak kafir itu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah sunnatullah, bahawa ada Nabi, ada orang lawan. Ada Nabi, ada je orang lawan. Maka kita yang mengikut para Nabi alaihimussalatu wassalam ini juga jangan rasa selesa. Jangan rasa kita ni tenang ya, tak ada siapa kacau kita. Tak. Itulah dia panggil ketetapan. Maka dalam ayat yang kita baca ini, ayat 40 sehingga ayat 45, insya-Allah Allah Ta'ala nak tenangkan hati Nabi bahawa orang yang lawan kamu itu orang buta, orang tuli mata hatinya. Maka kamu janganlah bimbang, janganlah rasa sedih, kerana perlawanan itu akan berterusan. Dan akhirnya Allah Ta'ala sebut kepada kita tentang peranan Al-Quran dalam kehidupan kita semua ini, insya-Allah. Baik para pelajar sekalian, alhamdulillah kita mulakan dengan bacaan ayat. Bacaan ayat kita, ayat yang ke-40. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون
واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. Itu ayat yang kita baca. Kita balik semula kepada huraiannya, iaitulah bermula daripada ayat 40. Ayat 40. Afa anta tusmi'us summa au tahdil umya wa man kana fi dhalalin mubin. Maka kenapa engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berduka cita? Kenapa sedih? Adakah engkau berkuasa menjadikan orang-orang yang pekak boleh mendengar? Tak mungkin. Atau menunjuk jalan kepada orang yang buta? Juga tak mungkin. Dan juga orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nyata, macam mana kita nak tunjuk dia? Jawabnya tak mungkin. Jadi ayat ini lebih kepada perbincangan kepada kita tentang perangai-perangai puak-puak kafir itu dianggap buta, tuli, sesat dari sudut hatinya. Mata jelek. Orang Kelantan kata kelip-pah mata dia. Tapi tak nampak kebenaran. Mana dia panggil buta kebenaran. Macam kita lah. Orang yang kita sayang, semua benda dia buat molek belaka. Orang yang kita benci, semua benda dia buat puduh belaka. Itu je kaedah. Dia panggil buta kebenaran. Tak nampak. Hak nampaknya tak molek, tak comel, tak jadi. Itu yang kita nampak. Jadi maka di sini Allah SWT gambarkan kepada Nabi SAW. Kita tengok kepada munasabatul ayat. Dalam ayat yang lepas, para pelajar tengok ayat ayat 36, wa may ya'shu. Dalam ayat yang lepas Allah nyatakan sifat orang kafir al-asha. Al-asha ya'shu dengan makna ya'rid, mereka berpaling, tak hirau, tak mau terima. Jadi sesuai dengan sifat orang yang tak mau dengar kebenaran, orang yang tak mau terima kebenaran ini, maka Allah bawa dua lagi sifat yang sesuai dengan mereka. Apa dia? As-samam, tuli dan buta. Sebab orang ni je orang yang tak terima ni. Jadi oleh kerana keadaan puak kafir tu dahlah berpaling, tak mau dengar. Kalau dengar pun dia tuli, kalau tunjuk pun dia buta. Jadi engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tastati' untuk memperdengarkan orang yang tuli, dan kamu juga tak mampu untuk beri petunjuk kepada orang yang buta. Itu dia panggil gambaran. Allah Ta'ala gambarkan kepada kita sifat puak kafir, tuli, buta, bisu, duduk dia belakang. Package kata orang. Ayat ini ditafsirkan dengan ayat Suratun Namli. Pelajar tanda. Dalam ayat Suratun Namli, ayat 80. Innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa ad-du'a idza wallaw mudbirin. Engkau tak mampu nak beri dengar orang mati, orang tuli, orang buta. Allah Ta'ala gambarkan bahawa mu tak boleh nak dengar orang mati dengan orang tuli, tak dengar. Cakaplah apa dengan dia pun. Cakaplah dengan apa pun. Jadi kita nak cakap dengan orang mati, kita bercakap dia tak jawab. Cuma ulama duk bahas tentang kenapa kalau kita pergi kubur, Nabi SAW ajar kita bagi salam.
Maknanya salam tu dia dengar tapi dia tak boleh jawab. Sumpah sama juga pasal itulah kita jangan pergi buat dialog atas kubur. Ni pergi duk cakap dengan ayah dia, ayah, abah, ayah. Lepas pada ayah mati ni ramai je orang datang rumah kita. Buat apa cakap dengan dia? Dia bukan boleh balik pun. Tak payah. Kita pergi kubur, bagi salam, doakan untuk mereka. Itu kerja. Jangan duk main dialog gitu. Ni ada budak ni setengah dia buat dialog dengan ayah dia dalam Facebook. Ayahmu tak ada handphone lah dalam kubur. Jangan duk main Facebook macam tu. Dia tak ada nak baca dah. Jadi kita interaksi dengan orang alam barzakh tak sama dengan kita. Cuma ayat ini gambaran kepada orang yang tak dengar nasihat, tak terima kebenaran ini seperti buta tuli, mati. Allahu Akbar. Itu ayat suratul Namli. Au tahdil umya, ataupun kamu beri petunjuk kepada, bimbing petunjuk jalan kepada orang yang buta, tak nampak. Pak cik, ikut ni. Mana ada ikut ni? Pegang tangan dia, tarik lah. Gitu baru jadi. Ayat ini juga ditafsir dengan suratul Namli ayat 81. Wa ma anta bihadil umya an dalalatihim. Kamu juga tak mampu nak tunjuk jalan orang yang buta daripada kesesatan mereka. Tak mampu. Mereka buta di sini dengan makna an ru'yatil haq, daripada memandang kepada kebenaran. Mata dia jelek, hati tu buta. Ini masalah kita sekarang ni, mata jelek, hati buta. Apa yang kita boleh buat? Yang ketiga, wa man kana fi dhalalim mubin. Engkau juga wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak mampu nak tunjuk jalan orang yang dalam kesesatan. Tunjuk jalan. Kita ni tak usah kata apa. Ana tengok video pengikut Nabi Melayu. Nabi Melayu ni memang sesat lah. Mungkin tidak ada lagi Nabi selepas daripada Nabi SAW. Tapi bila ada orang mengaku Nabi, ada pengikut. Pengikut dia pula bukan biasa-biasa, tuan-tuan dan puan-puan. Sombong. Dia cakap ke wartawan, Nabi engkau jamin kau masuk syurga. Nabi aku, dia tunjuk ke Nabi dia hak sesat tu. Jamin aku syurga. Boleh percaya kata makcik ni, ya Rabbi. Allahu Akbar. Tersengih-sengih suka. Boleh masuk gambar dalam TV. Nak kata apa? Ini orang sesat. Orang sesat ni payah. Macam kita pergi melawat di hospital gila lah. Hospital jiwa. Dia kata kita ni orang gila mana mari ni? Kita nak pergi melawat dia, dia kata kita pula gila. Ya Rabb. Banyak masalah lah kita ni. Kita pula kena ni. Orang gila mari mana ni? Kita nak pergi melawat dia, dia tunjuk kita pula. Itulah suasana. Orang tak sedar. Hari ni pun macam tu juga. Kerana itulah kita mengatakan kita beragama berdasarkan kepada wahyaini, dua wahyu yang Allah tinggalkan, Al-Quran dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, agama ini akan dimodify, akan direka oleh para pereka, macam pereka fashion, mereka baju. Agama juga akan direka-reka oleh orang yang tertentu. Ini kumpulan kita, ini tarekat kita, ini cara kita. Dia reka-reka buat. Mau nak ikut kita, masuk sini, bai'ah sini, buat. Macam-macam akan berlaku. Maka alhamdulillah, garis panduan besar beragama duduk di Al-Quran dengan sunnah yang ditafsirkan oleh para ulama salafus salih dan disambung oleh para ulama selepas daripada mereka dengan huraian yang muktabar, bukan dengan huraian mengikut hawa nafsu dan kepahaman kumpulan masing-masing. Tidak. Baik, kita pergi pula kepada ayat 41. Fa imma nazhabanna bik fa inna minhum muntaqimun. Oleh itu bertenanglah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Para pelajar, ayat 41 ni Allah nak tenangkan hati Nabi. Bertenanglah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana kalaulah kami wafatkanmu, maknanya kita matikanmu, habis tempoh dah, habis ajal di atas dunia ini, sebelum kami memperlihatkan kepadamu azab yang akan menimpa mereka. Mana andai kata mu mati sebelum azab kena kepada puak kafir. Jangan sedih. Fa inna muntaqimun, maka sesungguhnya kami tetap menyeksakan mereka. Jadi ayat ini Allah nyatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah Allah nyatakan bahawa dakwah Nabi dakwatul irsyad, bukan dakwah taufik. Dakwah Nabi hanya pembimbing, penyampai ilmu dan maklumat kepada umatnya, tapi Nabi bukan pembuka hati manusia untuk terima. Itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Itu dia panggil hidayatul taufik. Maka setelah Nabi menyampaikan, orang lawan dia, orang tentang dia, Nabi tak sempat tengok kematian-kematian mereka. Allah kata tak apa, aku tetap akan membalas mereka. Nahnu muntaqimuna minhum ba'da firaqika la mahalata. Kita akan ambil tindakan juga walaupun engkau sudah tidak ada di atas dunia ini, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya kita tahu walaupun Nabi tak ada, tindakan kepada orang kafir tetap akan berlaku. Tindakan tetap akan berlaku. Satu. Ayat 42 Allah kata apa? Au nuriyannaka alladhi wa'adnahum fa inna 'alaihim muqtadirun. Atau sekiranya kami hendak memperlihatkan kepadamu apa yang kami janjikan kepada mereka dari azab seksa itu, maka kami tetap berkuasa terhadap mereka. Jadi dua cara lah. Maknanya kalau mu mati tak sempat tengok, tak ada masalah, aku tetap ambil tindakan. Atau Allah Ta'ala akan perlihatkan kebinasaan mereka di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imamul Qurtubi, tulis ni pelajar. Qala Al-Qurtubi rahimahullahu taala, wa huwa al-intiqam minhum. Ada di kalangan kafir Allah Taala akan ambil tindakan ke atas mereka depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hayat Nabi. Sebagaimana dinukilkan daripada Syekhul Mufassirin Habrul Ummah wa Turjumanul Quran. Siapa dia? Abdullah bin Abbas. Ibnu Abbas kata, qad arahu Allahu zalika yauma Badrin. Allah Ta'ala telah memperlihatkan kepada Nabi kebinasaan Abu Jahal dan geng-geng Pak Abu pada hari peperangan Badar. Nabi tengok. Sebelum peperangan, Nabi sudah atur tempat. Nabi kata, hadza masra'un fulan. Sini Abu Jahal akan mati. Sini orang ni akan jatuh. Sini orang ni. Itu wahyu telah mari. Tunjuk pada Nabi orang-orang yang akan mati di Badar. Sampai situ sama ada dibunuh oleh orang Islam ataupun dilibas oleh malaikat. Apa tempat yang Nabi tunjuk, jatuh. Itu depan Nabi. Depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza wa huwa qaulu aktsaril mufassirin. Itu kata Qurtubi menukilkan tafsir Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Maknanya Nabi diberitahu oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengambil tindakan ke atas mereka, bukan kerja Muhammad. Sama ada engkau ada ke tak ada, sama ada mu ada ke tak ada, tindakan tetap diambil. Dakwah tetap akan berjalan. Sebab apa jadi macam ni? Dengar cerita sikit. Dalam tafsir kata, li'annal musyrikin kanu yatarabbasuna bin nabiyil maut
puak kafir ni mengharap benar kalau Nabi mati awal. Dia kata kalau Muhammad tak ada, beres ha. Muhammad tak ada kan selesai lah masalah kita ni. Allah kata tak. Muhammad ada ke Muhammad tak ada, perjalanan agama ini tetap berlaku. Mu jangan duduk tunggu mati Muhammad je. Kalau Muhammad mati pun mu kafir tetap aku ambil tindakan. Dakwah ni tetap akan berjalan. Kita ni kadang-kadang macam itulah tak. Bila orang tak suka, orang kita tak suka, kita mengharapkan mati selalu. Dia mati tak ada tak ada tempat pengajian ni tak ada orang sambung. Allah Taala Maha Kaya. Mati orang ni naik orang lain pula. Begitulah dunia ini, ya tahu ar-rasul, sambung menyambung di antara orang dulu dengan orang kemudian, sampailah hatta yarisallahul ard wa man 'alaiha, sehingga Allah Taala ambil balik bumi ini jadi kiamat. Maka Allah Taala peringatkan di sini kalau mu ada ke mu tak ada ke, kerja kamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitulah menyampaikan kepada mereka. Kerja Nabi apa? Menyampaikan. Ayat ini tanda belajar ditafsir dengan suratul Ra'd. Surah Ar-Ra'd ayat 40, Allah kata wa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum aw natawaffayannak fa innama 'alaikal balaghu wa 'alainal hisab. Sama ada aku tunjuk kamu depan-depan ataupun kami matikan kamu, fa innama 'alaikal balagh, kerja kamu menyampaikan, kerja menghitung amalan manusia ni itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Sama juga. Satu lagi ayat dalam suratul Ghafir. Dalam suratul Ghafir ayat 77. Fasbir inna wa'dallahi haqq. Sabarlah Muhammad. Janji Allah Ta'ala benar. Fa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum. Sama ada aku tunjuk pada kamu apa yang kita janjikan manusia ni kafir akan binasa, au natawaffayannaka, ataupun kami matikanmu, fa ilaina turja'un, semua kepada kami kamu akan dikembalikan. Jadi ayat Quran ini nak menenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa mu ada ke tak ada, perjalanan agama ini akan terus. Orang yang menentang akan diambil tindakan, kamu ada ataupun tidak ada. Baik, oleh itu Allah Ta'ala beri arahan tegas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok ayat 43. Fastamsik billadhi uhiya ilaik innaka ala siratim mustaqim. Dengan yang demikian, fastamsik, dengan yang demikian, maka berpegang teguhlah engkau kepada Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, kerana sesungguhnya engkau berada di atas jalan yang lurus. Ini yang kita nak ni. Allah Ta'ala bagi jaminan. Munasabatul ayah. Tengok munasabah ayat. Setelah Allah Ta'ala menyebut tentang hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wafat Nabi, Allah kata apa? Istamsik, kerja kamu berpegang dengan wahyu yang aku sampaikan. Jangan berpaling. Tak kira lah mu nak mati cepat ke lambat, cerita lain. Yang penting kerja kamu berpegang dengan wahyu. Maka Allah Ta'ala minta Nabi supaya berpegang dan menyampaikan dia. Menyampaikan dia. Kata di para ulama yang pengkaji tadabbur, dia kata apa? Tengok ayat ini, fastamsik billadzi uhiya ilaika, dengan ayat yang pertama tadi, afa anta tusmi'us summa. Mu boleh dengar orang tuli, boleh bagi nampak orang buta? Tak nampak. Kata dia bainahuma munasabatun hasanah. Di antara dua ayat ini satu munasabah yang cukup cantik. Setelah Allah Ta'ala memperingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa usaha dia, dakwah dia,
apa saja yang Nabi kita sampaikan. Itu satu kerja yang Allah Ta'ala perintahkan. Masalah kesan dia, natijah dia, Allah yang putuskan. Jadi ayat ini memberi khabar kepada kita bahawa kita buat kerja ialah kemenangan, kejayaan mungkin kita tak nampak. Mungkin tak nampak. Macam kata di sahabat Nabi radhiyallahu anhu ketika dia nak teringat kepada kawan-kawan dia. Dia kata mata Mus'ab wa huwa khairum minni. Allahu akbar. Mus'ab bin Umair mati awal lagi. Sampai mereka nak kafan, nak tuduh mayat dia, tak ada kain. Tak ada kain. Tuduh kepala nampak kaki, tuduh kaki keluar muka. Anak orang kaya, anak bangsawan Mekah. Dia duk sebut mati orang ni, orang mati awal. Kita ni Allah Ta'ala buka dunia luas. Kita tidak tahu apa yang akan jadi kepada kita. Maknanya ada orang dia berjuang, dia tak tengok kesan, tak tengok natijah. Ada orang tengok natijah tapi tak tahu pula apa akan jadi selepas daripada itu. Itulah dia panggil sunnatul hayah. Yang pentingnya Allah Ta'ala sebut kepada Nabi, fastamsik afa anta tusmi'us summa. Mu tak boleh berdengar orang tuli, tak boleh tunjuk jalan kepada orang buta, tapi kerja kamu fastamsik, berpegang dengan Al-Quran ini. Kita hari ini kita juga menjadi tanggungjawab kepada kita para pelajar, para jemaah sekalian, mesti berpegang dengan apa yang telah disampaikan oleh Allah kepada kita. Ai fatamassak ya Muhammad biquwwatin bil Qur'anil ladzi auhaynahu ilaik wasbut alal amali bihi. Mempegang dengan Quran dan istiqamahlah beramal dengan dia, tak sepedulikan manusia yang tak hirau. Kenapa? Ini yang penting. Allah Ta'ala bagi sijil khas kepada Nabi, innaka ala siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau berada di atas jalan yang lurus. Munasabatul ayah ni, setelah Allah Ta'ala nyatakan ramainya penentang, banyaknya halangan, ramainya penentang, banyaknya halangan, macam-macam cerita ada, maka Allah Ta'ala nak tetapkan hati Nabi, mu jangan takut, teruskan perjuangan. Lish innaka ala siratim mustaqim. Jalan yang kamu ni jalan yang benar. Sekarang ni para jemaah sekalian, para pelajar sekalian, macam mana kita nak endorse, nak kata jalan kita benar, jalan orang itu benar. Semua mendakwa mereka benar. Semua mereka mendakwa mereka lah ahlus sunnah, pejuang sunnah. Tapi sunnah mana yang kita perjuangkan? Di sinilah menjadi tanggungjawab kita para pendakwah, bongkar balik. Hatu burhanakum, bawa dasar. Baik, saya bawa perjuangan sunnah. Amalan kita ambil daripada Nabi SAW. Tak sini. Ia ni dakwah di perjuangan sunnah. Amalan dia ambil daripada orang tu orang ni. Mimpi sana, mimpi sini. Kita buat penilaian. Masyarakat, netizen, masyarakat awam muslimin, buatlah penilaian dengan hati yang terbuka bahawa semua orang boleh dakwah. Kata orang, kullu yadda'i waslan bilailin ayu lailin minal layali. Semua orang dakwa bercinta dengan Laila, Laila mana yang dia cinta? Semua orang dakwa ikut sunnah, sunnah mana yang kau bawa? Sunnah ajak orang melompat, sunnah ajak buat apa yang pelik-pelik? La. Sunnah kita sunnah yang ikut apa yang ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala dah bagi sijil, innaka ala siratim mustaqim. Jadi kita yang nak duduk atas jalan yang benar ini juga perlu kepada innaka ala siratim mustaqim, ikut ala tariqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak semua orang boleh dakwah. Baiklah, kita pergi kepada ayat 44. Wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Dan sesungguhnya Al-Quran itu memberikan kemuliaan dan peringatan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada kaum. Jadi kalau kamu nak betul,
Kamu nak benar, kamu duduklah dengan Al-Quranul Karim. Tengok nota di bawah kata, yakni nota 1602. Yakni kerana Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, atau maksudnya secara umum bahawa Al-Quran itu menjadi kemuliaan besar dan peringatan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam seluruhnya, kerana mengandungi pengajaran dan undang-undang yang sesuai bagi segala tempat dan semua masa. Tak ada orang yang kata Quran ni tak sesuai di zaman kita ni, itu orang tak mengaji Quran. Orang yang dipengaruhi oleh Barat, yang dipengaruhi oleh penjajah dengan undang-undang sekular, orang ni je yang bercakap Quran tak sesuai di abad 21. Ini Quran ni zaman unta. Zaman Jepun pun tak sesuai dah. Zaman unta. Dia duk main zaman unta lah, zaman tu zaman ni. Habis undang-undang hak dia buat betul. Hei, kita kata awal, cakap tengok kiri kanan, jangan duk bercakap sedap mulut je. Sebab itulah pendakwah pun hati-hati. Setengah orang ni bercakap lepas sedap mulut dengan isyarat-isyarat yang buruk, tapi bila tak berjadi, dia juga akan malu. Kita para pendakwah berhati-hati, cakap biar ada fakta, jangan ada auta. Cakap dengan fakta, bukan dengan auta. Maka Allah SWT nyatakan kepada Nabi kewajipan berpegang dengan agama ini. Dia akan beri manfaat kepada mereka di dunia dan juga di akhirat. Maka Allah kata, wa innahu lazikrul lak. Quran ini menjadi kemuliaan bagimu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaummu yang menerima Quran. Wali qaumika, kaummu, dan semua orang yang menerima Al-Quran akan mulia. Siapa dia nak jadi orang mulia, duduk di situ. Kata Al-Biqai rahimahullah, Allah kata wali qaumika, kaummu. Jadi Biqai kata kaum Nabi ke? Siapa dia? Quraisy lah pada asalnya. Ada kata Arab secara umumnya, ada kata kaum di sini dengan mana atba'uka, semua pengikutmu. Siapa dia nak mulia, tak kira dia Arab ke tidak Arab, orang ajam ke orang apa, semua orang yang ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan mulia walaupun dia tak pandai bahasa Arab. Dia bukan orang Arab, kita bukan Arab, tapi kita belajar Arab, kita belajar untuk memahami bahasa Al-Quran supaya kita tahu apa yang Allah Ta'ala nak cakap kepada kita. Alhamdulillah. Tapi ingat, ayat ini ditafsir dengan ayat surah Al-Anbiya, tanda ni. Surah Al-Anbiya ayat 10. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi zikrukum afala ta'qilun. Kami dah turunkan kepada kamu kitab fihi zikru, dalam Quran tak ada ingatan kepada kamu. Adakah kamu berakal? Ini semua mengajar kepada kita Allah kata Quran, fungsi Al-Quran. Kemudian Tuhan kata apa? Wasaufa tus'alun, dan kamu akan ditanya kelak tentang isi kandungan yang kamu telah amalkan. Quran mari dah. Mau buat apa dengan Quran? Sedap. Tak apa Ustaz. Nanti kalau kita mati, orang pergi ajar atas kubur, wal Quranu imami, Quran pemimpin aku. Kita baca Quran pun tak, agak-agak boleh jawab ke tu? Agak-agak boleh jawab ke tidak? Maka ulama tafsir kata wasaufa tus'alun, kamu akan ditanya tentang Al-Quran itu mau beramal ke tidak. Mau belajar ke tidak Quran. Tulis ni pelajar. Allah Ta'ala akan tanya kita, mau belajar ke tidak Quran? Belajar. Alhamdulillah. Boleh baca? Boleh. 1 kredit. Mau faham ke tidak? Faham. Alhamdulillah. 2. Mau beramal ke tidak dengan awamiril Quran wa nawahihi? Semua ini akan dipersoalkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Karena itu Nabi SAW sebut dalam hadis, tanda hadis. Hadis yang diriwayat oleh Abi Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anu hujjatul lak aw 'alaika. Al-Quran hujjatul lak, menjadi hujjah untuk kita. Dia akan bela kita, dia akan bantu kita, dia akan tolong kita. Aw 'alaika, ataupun dia menjadi hujjah ke atas kepala kita. Mu baca Quran pagi, petang, siang, malam. Tapi riba mu ambil juga. Mu baca pagi, petang, siang, malam. Allah Ta'ala suruh tinggalkan benda-benda haram, kamu ambil juga. Sudah. Kamu baca Quran siap dengan berlagu-lagu lagi dan dengan taranum lagi, tapi Quran cakap kamu tak ikut. Semua ni akan tus'alun, kamu akan dipersoalkan di hadapan Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat tentang Al-Quran. Jangan duk sedap hati. Tak apa, mati orang ajar atas kubur, wal Quranu imami. Boleh jawab ke tidak kalau kita tidak beramal dengan Quran? Baiklah. Akhir ayat yang kita nak bincang hari ini, ayat 45. Was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Dan bertanyalah kepada umat mana-mana rasul yang telah kami utuskan sebelummu. Ditanya umat dulu, pernahkah kami memberi hukum menetapkan sebarang Tuhan untuk disembah selain dari Allah yang amat pemurah? Ada ke? Tengok nota di bawah. Yakni, jika diselidiki, nascaya akan ternyata bahawa rasul-rasul yang telah diutuskan oleh Allah Ta'ala semuanya membawa agama tauhid yang hanya menyembah Allah Azza wa Jalla dan menentang pahaman syirik. Semua Nabi dulu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dakwah dia satu, tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kata Al-Imamul Mawardi kata apa? Mu tanya orang dulu daripada kamu. Ada 3 pandangan di sini. Yang pertama, nabi-nabi yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra. Mu jumpa dengan Nabi, mu tanya, apa dakwah kamu? Semua akan kata tauhid. Kata Ibnu Abbas, wa kanu sab'ina nabiyan. Hak jumpa malam tu 70 orang nabi. Di antaranya Ibrahim, Musa, Isa. Falam yas'alu. Mu tanya dia. Ada juga kata Mawardi, pandangan yang kedua, mu tanya ahlul kitab, iaitulah pengikut Taurat dengan Injil. Adakah dalam Taurat, adakah dalam Injil Allah Ta'ala benarkan sembah lain daripada Allah? Jawabnya tak ada. Hak ada tu puak-puak dia kacau, dia bagi ubah kitab. Dan pandangan yang ketiga, iaitulah ditanya Jibril. Sebab Jibril alaihissalam ini telah diutuskan oleh Allah kepada nabi-nabi yang dulu. Semua pembawa wahyu kepada nabi dulu Jibril. Mu tanya Jibril, ada ke nabi dulu dibenarkan untuk sembah lain daripada Allah? Jawabnya tidak ada. Jadi ini ayat ini nak menguatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mu tanyalah puak dah yang tak ada dah. Pelajar tadabbur tulis ayat ini ditafsir dengan surah Yunus ayat 94. Fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaik fas'alil ladzina yaqra'una alkitaba min qablik. Kalau kamu rasa syak, kurang percaya dengan apa yang kami turunkan padamu ini, pergi tanya orang-orang yang baca kitab dulu daripada-mu, Yahudi dengan Nasara yang betul-betul ikhlas. Jangan cari Yahudi yang menyeleweng, tak jadi apa. Yahudi yang ikhlas ada, dia akan bagi tahu. Sebagaimana yang berlaku pada Sayyidina Abdullah bin Salam, dialah orang pertama yang masuk Islam di kalangan Ahlul Kitab setelah Nabi sampai di Madinah. Alhamdulillah. Jadi ayat ni Tuhan kata, aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Ditanya puak tu, ada ke keizinan
daripada Allah untuk sembah benda lain? Jawabnya tidak ada. Alhamdulillah, para pelajar tamatlah huraian ayat 40 sehingga ayat 45. Sekarang kita berpindah kepada sesi mengutip beberapa faedah daripada ayat yang kita baca. Tulis faedah yang pertama, ayat yang ke-40. Afa anta tusmi'us summa au tahdil umya wa man kana fi dhalalim mubin. Allah tanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memampu ke, boleh ke bagi dengar orang tuli, bagi tunjuk kepada orang buta, bagi petunjuk kepada orang sesat? Jawabnya tak boleh. Jadi ayat ini tanda pelajar, Allah nak tenangkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa mereka itu tuli, buta, bisu, dia tak dengar apa yang kamu cakap. Jadi Allah Ta'ala tidak akan ambil tindakan ke atas Nabi kalau mereka tak dengar. Cuma Nabi ni sallallahu alaihi wasallam sangat tomak, sangat loba, sangat bersemangat dia nak sampaikan Islam itu kepada hati pengikut-pengikut dia. Tapi Allah Ta'ala sekat di sini, bukan kuasa kamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu untuk memberi hidayah, petunjuk kepada mereka, itu di luar kuasa kamu. Kuasamu menyampaikan. Dia dengar ke tak dengar, dia buta ke tuli, bukan kerjamu. Teruskan perjuangan. Kita hari ni pun samalah tuan-tuan. Ni ada jemaah kita ni, dia hantar mari cerita dia dengan keluarga dia. Bila kita kata marilah kita belajar Quran, kita tadabbur Quran, bagi link kuliah kita ni, dia marah. Dia nak dengar hak pelik-pelik tu. Mana ada cerita macam ni, nak dengar cerita Israiliyat, nak dengar cerita sana sini, ambil daripada mimpi tu. Suka hak lagu tu. Hak qala Allah, qala Rasul, qala Ibnu Abbas, qala Al-Qurtubi ni tak apa jelas. Tak apalah, itu kerja kita menyampaikan. Kerja mereka nak terima, tak mau terima, kita ada kira-kira di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kita pergi kepada faedah yang kedua. Boleh pelajar. Faedah yang kedua, ayat 41, Allah kata apa? Fa imma nazhaban nabik fa inna minhum muntaqimun. Kalau aku matikan kau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan bimbang, orang yang menentang Islam tetap aku ambil tindakan. Muntaqimun. Tengok pelajar, muntaqimun, muntaqim. Allah Ta'ala tetap akan menyeksa. Jadi sini Allah Ta'ala sebut dia ambil tindakan. Fa inna minhum muntaqimun. Adakah timbul soalan, bolehkah kita namakan Allah muntaqim? Allah yang menyeksakan orang. Sesuai ke macam tu? Jadi ada ulama tafsir kata ini bukan madhan, bukanlah satu pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala sebut sebab dan dia nyatakan tindakan. Macam ayat ni, fa inna minhum muntaqim. Setelah mereka kerah kepala, mereka tak dengar kata, mereka lawan, aku ambil tindakan. Sama juga dengan ayat lain dalam surah Sajadah. Surah Sajadah ayat 22. Inna minal mujrimina muntaqimun. Kami terhadap orang-orang jahat akan ambil tindakan. Jadi ayat itu muqayyad. Muqayyadun bihalim minal ahwal. Terikat dengan keadaan barulah mari muntaqim. Maka di sini kata di sebagian ulama, kita kena kaji juga, kita kena tengok tentang kalimah muntaqim. Adakah dia termasuk dalam Asmaul Husna ataupun tidak? Sekarang ni memang salah satu daripada nama Asmaul Husna muntaqim. Jadi dia kata ayat muntaqim, dia tak mari sa, dia mari dengan ahwal. Baiklah, itu satu kajian lah, satu kajian. Ini pentingnya bila kita buat kajian, kita tengok. Jadi adakah kita kata nak panggil Allah tak ya muntaqim, ya zal jalal wal ikram, ataupun muntaqim dia mari dalam bentuk ayat yang berbentuk ayat
satu fasa kita. Inna minhum muntaqimun. Inna minal mujrimina muntaqimun. Dia tak mari muntaqim gitu. Ini satu kajian. Jadi para pelajar tadabbur boleh panjangkan lagi perbahasan tentang muntaqim dalam nama-nama asma'illahil husna. Kita pindah kepada yang ketiga. Yang ketiga, au nuriyannaka allazi wa'adnahum. Tengok ayat. Au nuriyan, ayat 42. Au nuriyannaka allazi wa'adnahum, ataupun sekiranya kami hendak memperlihatkan kepadamu apa yang kami janjikan. Kalimah wa'ada. Ini kita ngaji bahasa Arab sikit biar berasa jelira dengan uslub Quran. Kalimah wa'ada janji. Dia boleh pakai biasanya, tulis. Kebiasaannya kalau kata wa'ada dia guna janji baik. Janji syurga, janji rahmat, itu dipanggil wa'ada. Lawan dia wa'idun. Ada ya. Wa'ada baik. Lawan dia wa'idun, itu janji seksa. Tetapi ulama tafsir kata annal wa'da ya'ti fi syarri wal uqubah. Boleh. Wa'ada boleh dua-dua pakai. Boleh guna untuk kebaikan, janji baik dan janji buruk. Dua-dua boleh. Sebab dia bawa kalam syair tapi panjang pula. Wa inni wa in aw'adtuhu aw wa'adtuhu la mukhlifu i'adi wa munjizu mau'idi. Ini menunjukkan bahawa kalimah wa'ada boleh dipakai kepada dua-dua. Ala tutlaqu 'alal khairi wasyarri. Tengok dalam ini allazi wa'adnahum. Allazi wa'adnahum, yang kami janjikan kepada mereka. Jadi boleh dua-dua. Tetapi kalau kalimah wa'id hadza lisyarri faqat. Kalau kata wa'id itu untuk janji buruk saja. Kalau kata wa'dun kebiasaannya untuk baik, tapi boleh digunakan, boleh dipakai dua-dua. Ini untuk pengkaji bahasa Arab, boleh panjang-panjangkan dalam ilmu perbahasan tentang bahasa. Baiklah, kita pergi kepada yang keempat. Fastamsik billazi uhiya ilaik, ayat 43. Naklah kamu berpegang dengan apa yang telah diwahyukan padamu dengan Quran. Limaza? Innaka ala siratim mustaqim. Kerana mu di atas jalan yang benar. Maka Allah Ta'ala adalah perintah Nabi supaya berpegang. Yang kedua, Allah bagi jaminan. Mu di atas jalan yang benar. Cara berpegang dengan wahyu yang aku beri padamu. Maka di sini kata di para ulama tafsir, wa idza kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kalau nabi Allah perintahkan supaya berpegang dengan Quran, kita pengikut nabi lebih patut, lebih aula lagi untuk apa? Untuk berpegang dengan Quran dan berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah wajib berpegang dengan Quran, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan-amalan kita mesti berpaksi kepada dalil. Mana ada dalil daripada sunnah, daripada Quran, kita buat. Dalil kita pula berdasarkan huraian para ulama, bukannya ambil dengan pembuat di tepi jalan yang tak ada kerja lah. Ini setengah orang ni bila tanya dalil, dia kata nanti dia punya ayat perli ni keluar dalam internet. Ayat perli dia kata apa? Nak solat minta dalil, nak zikir minta dalil. Nanti malaikat mari tanya dalam kubur, man rabbuka? Dia tanya malaikat mana dalil. Kita kata ya akhi, bercakap tengok kiri kanan, jangan duduk main macam ni. Benda alam kubur, alam barzakh, orang tak bergurau main. Nak perli orang perli kedai kopi boleh. Nak perli orang yang minta dalil, jangan perli. Kalau tak tahu cakap saya tak tahu. Kalau tahu nyatakan, hatu burhanakum. Duk perli orang kenapa? Kita ni biasa hok perli-perli ni hok tak tahu tu. Dia tak tahu. Orang dalam bahasa ada kata faqidu syai' la yu'ti. Orang tak ada benda dia tak boleh beri kepada orang.
Orang ada benda boleh beri. Mana awak punya amalan? Ni. Ambil mana? Ni. Qala sallallahu alaihi wasallam, rawahu Bukhari, rawahu Muslim, Abu Daud, Tirmizi. Ni mana awak punya pegangan? Jumpa sen ni. Dapat ijazah bawa pokok, bawa tangki air kata orang. Apa cerita? Akhirnya bila orang tanya, celik mata. Itu je. Baiklah. Ayat yang terakhir, yang kelima, faedah yang kelima, wa innahu lazikrul laka wa liqaumik. Wa innahu lazikrul laka wa liqaumik. Sesungguhnya Al-Quran itu akan memberikan kemuliaan dan peringatan kepadamu dan kepada kaummu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata di para ulama, dia kata ayat ini yadullu ala anal insan yarghab fi tsana'il hasanil jamil. Manusia ni suka sebutan yang baik. Suka sebutan yang baik. Sebab itulah Nabi Ibrahim minta dengan Allah. Tanda doa Nabi Ibrahim dalam surah Asy-Syu'ara ayat 84, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Jadikan bagi aku tu lisan sidqin. Orang sebut dengan baik. Bila aku tak ada apa orang duk sebut baik. Kata di ulama, az-zikrul jamil qaimu maqamal hayah. Ingatan yang baik, sebutan yang baik ganti daripada kehidupan. Kita ni hidup atas dunia sementara. Tapi kalau kita mati, orang duk sebut kebaikan kita, itulah panjangnya umur kita selagi kebaikan kita disebut oleh orang. Ini jasa dia lah ni. Orang ni lah dulu. Orang lalu ke masjid, masjid ni comel dibuat oleh fulan. Sekolah pondok ni dibuat oleh tok guru fulan. Mahat tapis dibuat oleh fulan. Rumah anak yatim dibuat. Jadi orang akan sebut kebaikan. Panjangnya umur manusia apabila kebaikannya disebut oleh orang sampai fi kulli zaman. Jadi sekarang ni kita tengok ulama-ulama yang besar yang meninggalkan kepada kita turas, khazanah-khazanah ilmu yang banyak, nama mereka disebut-sebut. Kalau pelajar nak kaji, ambil satu buku, nama dia Al-Ulama'ul Uzzab. Ulama yang tak sempat kahwin, tak ada nikah. Anak tak ada. Tapi sampai hari ni beribu orang setiap hari mengatakan qala Nawawi rahimahullah, qala Ahmad bin Abdul Halim rahimahullah. Dia tak ada anak, tak ada nikah, tak ada kahwin. Mati pemuda, umur 40-an mati. Tapi nama dia disebut. Berapa ramai penentang-penentang mereka dulu yang menghasut penguasa supaya tangkap ulama-ulama ini. Duduk di mana mereka? Tak ada siapa sebut atas dunia ni. Kalau sebut pun orang jeh. Dia ni lah penjahat dulu. Dia ni lah penghasut kerajaan dulu. Dia ni lah penghasut menggunakan akta-akta dulu untuk nak menyekat orang tu, menyekat orang ni, menyumbat orang tu dalam penjara, orang ni penjara. Tapi ulama yang mati dalam penjara, nama dia disebut sampai ke akhir kiamat. Ulama yang menghasut pemerintah untuk memenjarakan mereka, nama dia disebut. Kalau disebut pun orang sebut dengan tak baik, ataupun memang langsung nama dia tidak dikenali. Allahul musta'an. Maka di sini Allah kata wa innahu lazikrul laka wa liqaumik. Marilah kita jadi orang baik. Duduk dalam Quran as-sana'ul jamil, sebutan yang baik akan memberi peringatan yang baik kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi pelopor kepada kebaikan. Kalau kita mati, orang akan sebut kebaikan kita. Na'udzubillah, kita minta berlindung dengan Allah. Kalau kita mati, orang duk buka kejahatan kita. Na'udzubillah. Karena itu kata pendakwah, tulis kata-kata pendakwah ini, orang yang bahagia. Orang yang bahagia, dia mati, kebaikannya tak mati. Allahu Akbar. Dia mati, kebaikan tak mati. Dakwah dia, apa kebaikan yang dia buat, orang akan ikut, orang akan sebut, orang akan turut. Alhamdulillah. Tapi manusia yang celaka, na'udzubillah, dia mati, keburukannya tak mati. Dia duk buat poster fitnah pada orang, buat video duk ngata dengan orang, buat senarai duk sebar kepada orang. Mu mati, senarai yang kamu buat akan berterusan membawa bala bencana dalam kubur kepada orang-orang yang membuat fitnah kepada orang. Wal'iyazubillah. Maka biarlah kita jadi manusia yang bahagia. Kita mati, kebaikan yang kita buat tak mati. Na'udzubillah, kita minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada kita mati, keburukan yang kita buat tak mati. Allahu Akbar. Baiklah para pelajar sekalian, muslimin dan muslimat, tamatlah perbincangan kita ayat 40 hingga 45
dengan kita mengutip 5 faedah pada pagi yang berbahagia ini, insya-Allah. Kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam ayat 46 dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.